Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. صدق الله. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, sempena majlis yang kita adakan pada hari ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Ta'ala pilih kita semua menjadi hamba Allah yang makbul, yang diterima oleh Allah, yang diredai oleh Allah. Saya dalam majlis seumpama ini dikira kali pertama, iaitu kita adakan suatu susunan atas tajuk yang diberi, yang sebelum ni kita tidak pernah hadir dalam majlis seumpama ini, dan kita hanya sebelum ni baca kitab, sama ada kitab Al-Quran ataupun kitab hadis. Dan tajuk yang diberi ini begitu besar, tuan-tuan yang mulia, begitu besar dan luas. Dan kita ni daif, tidak mampu nak memberi dalam bentuk yang terbaik. Tapi apa yang kita tulis pada risalah kecil ini, mudah-mudahan ringkas tapi ada isi yang boleh kita fahami bersama. Kerana tajuk yang diberi kepada kita ialah peranan ulama dalam pembinaan masyarakat dan siasah. Ulama bina masyarakat. Dan tajuk satu lagi, siasah. Besar. Kenapa, tuan-tuan yang mulia? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia memberi kepada seseorang tu taufik dapat menguasai ilmu, bersama dengan ilmu tu tanggungjawab yang dia perlu sempurnakan. Dan tanggungjawab itu besar. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang betul-betul takut kepada Allah di kalangan hamba-Nya ialah ahli ulama. Daripada kalangan hamba yang ramai, yang betul-betul ada sifat khasyah ialah al-ulama, iaitu orang yang alim tentang Allah, orang yang alim tentang syariat Allah. Dia paling takut. Iaitu ayat yang ke-28 surah Fatir. Dan Nabi SAW daripada riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu, hadis panjang, hadis tentang ilmu.
Dalam hadis tu Nabi kata, innal ulama warathatul anbiya. Nabi kata sesungguhnya para ulama pewaris Nabi. Pewaris. Dia pewaris ni orang paling rapat. Kalau nisbah pada pusaka, orang boleh ambil pusaka kerabat yang paling rapat. Kerabat jauh-jauh tak dapat. Jadi Nabi kata warathah, pewaris Nabi. Bermakna orang yang diberi oleh Allah ilmu, dan ilmu tu adalah ilmu yang pernah ada pada dada Nabi, dia orang paling rapat dengan Nabi. Dan Nabi bersabda, dan sesungguhnya ulama mereka tidak meninggalkan dirham dan dinar. Duit emas dia tak tinggalkan, duit perak dia tak tinggalkan. Sesungguhnya mereka para nabi meninggalkan ilmu. Itu pusaka. Adapun harta Nabi jadi sedekah untuk umat. Yang dia tinggalkan ilmu. Dan ilmu ni boleh dikongsi oleh semua umat. Tak kira dia anak beranak Nabi, orang dekat dengan Nabi, orang jauh dengan Nabi, ilmu ni boleh ambil belakang. Nabi kata, faman akhadahu, maka siapa dapat ilmu wahyu, dia dapat untungnya sangat besar. Kita panggil orang sangat bertuah. Semoga Allah pilih kita semua daripada golongan itu. Jadi ulama nisbah pada ilmu. Dan ilmu apa tuan-tuan yang mulia? Ilmu wahyu. Ilmu suci. Ilmu suci itu nisbah dia. Kita ni cemar. Dengan ilmu suci ni kita akan jadi suci. Kalau jenis manusia yang diciptakan oleh Allah daripada air mani nak masuk syurga kah? Tak layak. Kalau ingin masuk syurga, air mani yang Allah jadikan manusia tu, dia kena usaha biar jadi layak, dan kelayakan akan diperolehi melalui wahyu. Kalau tanpa wahyu, manusia tak layak untuk dijemput ke syurga. Itu penting. Jadi macam mana kita semua kena fahami dengan baik, supaya seperti mana Allah bagi kepada kita ilmu, kita nak kongsikan ilmu ini kepada semua, supaya semua layak dijemput oleh Allah ke syurga. Dan ulama yang dimaksudkan di sini ialah orang yang alim tentang kitab dan sunnah. Itu asal. Kadang-kadang orang duk ingat ulama ni boleh hafal perkataan-perkataan seseorang. Perkataan seseorang tu dia tulis dalam kitab. Memang perkataan seseorang yang ada dalam kitab, ia adalah penjelasan tentang wahyu. Orang ni apabila dia tulis, lebih-lebih lagi dalam bahasa Arab, dia bukan wahyu, dia tulisan. Tulisan seseorang yang dia faham daripada wahyu. Kadang-kadang tulisan seseorang tu boleh jadi betul, boleh jadi salah. Jadi ilmu asalnya wahyu itu sendiri. Hari ini suatu perkara yang berlaku, kekeliruan yang besar, apa ada dalam kitab, dia ingat ilmu. Satu kekeliruan yang besar. Siapa sebut dalam kitab ilmu? Sebenarnya belum tentu. Sebab ada orang tulis ini bercanggah dengan wahyu. Apabila bercanggah dengan wahyu, dia bukan ilmu.
Yang menepati wahyu sahaja adalah huraian tentang ilmu. Ilmu itu sendiri adalah wahyu. Imam Syafi'i rahimahullah dalam syair, dia ada sebut, al-ilmu ma kana fihi qala haddathana. Ilmu itu ialah yang ada dalamnya qala, itu qala Allah. Haddathana, iaitu haddathana an Rasulillah. Itu ilmu. Kata Imam Syafi'i, ilmu ini firman Allah, sabdaan Rasulullah. Itu ilmu. Wa ma siwa dzaka, selain daripada dua tu, waswasu syayatini, mungkin bisikan-bisikan syaitan, bukan ilmu. Jadi kena fahamkan kepada masyarakat, ilmu itu adalah wahyu. Sama ada dia firman, sama ada dia sabdaan. Firman ni kita guna untuk kalam Allah. Sabdaan ni kita guna untuk hadis Rasulullah. Itu ilmu. Jadi ulama yang menghuraikan firman dan sabdaan, dia adalah huraian. Dia adalah huraian. Jadi apabila dia huraian, dia hanya nisbah kepada ilmu asal. Semoga Allah bagi faham pada kita. Jadi huraian ni kadang-kadang menepati, kadang-kadang bercanggah. Jadi asal adalah ilmu, itu wahyu ilahi. Sebab itulah kita dapati ulama terbagi pada dua. Satu ulama hak, satu ulama su'. Ulama hak ialah yang mengambil ilmu wahyu dan menyebarkannya. Tidak dia sembunyikan. Seperti para sahabat, seperti tabi'i, ulama tabi'i, seperti ulama tabi'i, dan seperti imam mujtahidin. Ini adalah ulama hak. Dia ambil daripada wahyu dan dia sampaikan, dia tidak sembunyi. Sama ada masyarakat, orang nak terima tak terima, dia tak fikir. Dia fikir, dia sampaikan. Satu lagi ulama su', ulama jahat. Ulama jahat, dia sembunyi, dia sampaikan. Ada sebahagian ilmu dia sembunyi. Dia sembunyi, dia susuk. Ada sebahagian dia sebar. Kenapa dia sembunyi? Kenapa dia susuk? Kerana masalah dalaman dia. Ada sebab-sebab tertentu dia tidak mahu sebar. Ada sebab-sebab tertentu yang dia tidak mahu sebar, adalah nafsunya, daripada penyakit yang ada dalam hatinya. Dan contoh ulama su' Yahudi Nasara. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Baqarah sebahagiannya ulama su' Yahudi. Dalam surah Ali Imran sebahagiannya ulama su' Nasara. Dia ulama, dia tahu, tapi dia sembunyi sebahagian, sebahagian lagi dia sebar. Di antaranya, dia sembunyikan fakta Nabi akhir zaman adalah Nabi. Dia sembunyi. Kenapa? Sebab ada maksud yang memberi keuntungan duniawi kepadanya. Jadi dua jenis ulama, yang hak pun ada, yang su' pun ada. Jadi perlu kita fahami. Manakala masyarakat ialah kumpulan manusia, beberapa keluarga, beberapa kelompok manusia yang hidup dengan satu cara hidup. Dia ada ketua, dia ada pengikut, dia ada pemimpin, dan dia ada yang dipimpin. Kelompok kecil atau besar kita panggil masyarakat. Jadi ulama, satu tanggungjawab bagi mereka untuk bawa masyarakat supaya selamat. Cara macam mana? Cara Nabi. Bukan cara akal fikiran kita. Cara Nabi SAW. Jadi Nabi kita Muhammad SAW
satu-satunya contoh yang terbaik macam mana satu orang alim hidup dalam masyarakat. Tuan-tuan tahu Nabi kita Muhammad SAW buta huruf. Masyarakat Arab buta huruf. Huruf buta. Yakni menulis pun tak reti, baca tidak reti. Dan dia kelompok Arab ni nisbah pada tamadun teruk. Sebab zaman tu zaman yang dunia dikuasai oleh dua empayar besar, Rom dan Parsi. Masyarakat Arab ni tak ada nama. Betul-betul rendah. Yang betul-betul menguasai dunia pada masa tu Rom dan Parsi. Dua empayar masa tu. Dan golongan Arab yang Nabi kita Muhammad SAW dipilih menjadi Nabi, golongan yang jauh daripada tamadun, buta huruf. Dan buta huruf ni Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi macam mana satu orang Nabi yang buta huruf berusaha kepada masyarakat yang tak bertamadun lagi buta huruf hingga boleh tawan dua empayar dunia. Itulah baginda Muhammad SAW. Dia buta huruf, apabila dipilih menjadi Nabi, dia usaha, dia fikir macam mana orang buta huruf yang jauh daripada tamadun menjadi manusia yang terbaik. Ummah khaira ummah, umat yang terbaik. Bukan saja terbaik di dunia, syurga juga terbaik. Jadi peranan ulama, dia kena ada fikir, dia kena ada usaha, dia kena ada ikhtiar, bawa masyarakat yang mundur, yang jauh, yang jahil kepada masyarakat yang selamat. Dunia ini ada kemuliaan, ada kebahagiaan, dan di akhirat nanti syurga. Jadi kena ada perkara tu. Jadi usaha atas perkara tu dia panggil siasah. Usaha bawa masyarakat daripada golongan yang rendah kepada golongan yang tinggi. Daripada masyarakat yang hina kepada masyarakat yang mulia. Daripada masyarakat yang jahil kepada masyarakat yang berilmu. Itu tugas. Dan dia adalah siasah. Husnul tadbir, elok dalam berusaha, dalam berikhtiar sehingga boleh bawa masyarakat yang teruk sehingga menjadi masyarakat yang terbaik. Contoh adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi tajuk ni sangat besar. Jadi peranan ulama kepada masyarakat sama seperti mana peranan Nabi kepada masyarakat Arab buta huruf. Dan cara nak bawa masyarakat menjadi golongan yang terbaik, wahyu. Allah bagi kepada kita apa dia? Wahyu. Wahyu ni tuan-tuan ada dalam rumah tuan-tuan. Setiap rumah kita ni paling kurang satu Quran ada. Betul tak tuan-tuan yang punya? Cuma masalahnya tak tahu. Itu masalah. Kitab yang Nabi guna untuk bawa masyarakat Arab buta huruf boleh tawan dunia. Hingga Rom dan Parsi jatuh. Dan boleh memerintah dunia ni dalam keadaan yang adil. Hanya berbekalkan wahyu. Tak ada ilmu lain. Dan ilmu itu ada dalam rumah kita. Setiap rumah orang Islam ada wahyu Al-Quran. Cuma malangnya, sedihnya, orang Islam tidak menghargai kitab yang begitu suci, yang begitu ada kuasa, yang merupakan mukjizat khalidah, diabaikan. Yang Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, bagaimana sedih Nabi besar Muhammad SAW mengatakan umat menjadikan Quran ini mahjurah.
Quran kalamullah yang hebat, dia jadikan mahjurah. Mahjurah maknanya barang buangan. Macam sapoh. Dibuatnya Quran tu macam sapoh. Tidak dihirau dan tidak dipeduli. Allah sebut dalam Al-Quran. Oleh kerana itulah tugas para ulama kena sedar. Dia jadi ulama kerana ilmu Quran. Manakala hadis-hadis Nabi SAW adalah huraian kepada Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah dalam risalah, dia kata semua sabdaan baginda, sabdaan Nabi, hadis Nabi, baik berbentuk lafzan ataupun takrir ataupun amali, semua itu adalah tafsiran bagi kitab Allah. Hadis Nabi adalah huraian kepada kitab Allah. Dia sangat bernilai. Jadi usaha para ulama kepada masyarakat, seperti mana Ibnu Qayyim dalam risalah, dia kata kullu fi'lin yakunu ma'ahu an-nas aqraba ila as-salah wa ab'ada 'anil fasad. Satu tindakan yang boleh masyarakat jadi lebih baik, yang jadi masyarakat jauh daripada kerosakan. Sekalipun perkara itu tidak ada wahyu menjelaskannya, sekalipun perkara itu tidak Nabi pernah buat padanya, tapi kalaulah tindak tanduk itu menyebabkan masyarakat jadi lebih baik, lebih jauh daripada kerosakan, itu dipanggil siasah, husnul tadbir, elok dalam mengatur, elok dalam menyusun, elok dalam mentarbiah, sehingga manusia yang begitu jatuh dan mundur kembali menjadi manusia yang hebat. Dan itu telah peranan kita semua di kalangan ahli ulama. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, satunya dalam surah Ali Imran, laqad manna Allah, satu lagi dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Allah Ta'ala beritahu, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulah, dialah Allah yang telah bangkitkan, yang dia telah pilih di kalangan orang Arab buta huruf, satu orang Rasul yang bernama Muhammad. Dan Rasul ini minhum, dari kalangan manusia, bangsa Arab, bukan orang luar, orang dalam. Dan tugas Rasul ini Allah beritahu 3 perkara. Dan tugas 3 ni adalah tugas ulama semua, yang dia perlu ikut, yang dia perlu buat terhadap masyarakat. Apa dia? Rasul yang dipilih tadi, tugasnya adalah yatlu alaihim ayatihi, baca ke atas masyarakat ayat-ayat Allah. Maknanya kena ada dalam masyarakat ini alim yang kerja dia baca ayat-ayat Allah pada masyarakat. Sebab orang alim dia tidak ada kuasa nak mengubah ayat Allah, ada kuasa. Sebab yang mengubahnya bukan alim, yang mengubahnya Allah. Tapi syarat dia kena baca ayat, sebab ayat tu mukjizat. Orang alim dia tidak ada mukjizat, dia orang sahaja. Ini Allah Ta'ala beritahu. Jadi Nabi tadi diberitahu sifat dan tugas Nabi, yatlu alaihim ayatihi, membaca kepada masyarakat ayat-ayat Allah. Tujuan apa baca? Tilawatad da'wati ilal iman. Dalam tafsiran dia tulis bacaan untuk ajak pendengar kenal Allah. Bukan nak seronok dengan bunyi sahaja. Tidak. Memang Quran ini apabila kita baca dengan suara yang baik, dalam tarannum yang elok, dia punya keindahan tak boleh ditandingi Quran. Walaupun orang kafir dengar pun,
Quran ni di segi tarannum dan keindahan bunyi memang hebat. Tapi bukan sekadar itu. Bahkan Al-Quran ini tilawah adalah tilawatad da'wati ilal iman. Bacaan untuk menyeru dan mengajak pendengar supaya mentauhidkan Allah. Supaya dengar daripada ayat Allah, supaya kenal Allah. Tuan Al-Quran. Dan itulah bacaan Nabi. Dan itulah tugas ulama. Yatlu alaihim ayatihi. Kemudian wa yuzakkihim. Apabila seseorang itu masuk Islam, bersyahadah, dia bukan hari pertama dia masuk Islam terus sempurna, tidak ada. Perlu tazkiyah. Tak kira siapa, walaupun dia lahir daripada keluarga Islam, walaupun dia masuk Islam baru masuk, bukan hari pertama dia masuk Islam dia terus jadi sempurna. Tidak. Perlu tarbiyah. Perlu tarbiyah. Nabi diberitahu oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, wa yuzakkihim. Nabi akan tazkiyah mereka. Apa makna tazkiyah? Sucikan mereka. Sucikan apa? Sucikan hati mereka daripada pergantungan kepada selain daripada Allah, supaya hanya bergantung kepada Allah. Yakni kena ajar kepada manusia, apabila aku ikut perintah Allah, Allah jaga. Sudah cukup. Jangan ada pergantungan kepada apa-apa pun. Sama ada pergantungan kepada yang gaib selain pada Allah, seperti yang berlaku pada masyarakat Arab, pergantungan hatinya kepada malaikat, malaikat banatullah, atau pergantungan hatinya kepada ruh Nabi yang sudah wafat. Sebab Nabi masa hidup ada mukjizat pelik-pelik. Tentu apabila dia mati, dia boleh buat benda pelik-pelik. Tidak. Ataupun pergantungan kepada ruh wali-wali. Sebab wali-wali masa hidup banyak berlaku karamah. Maka apabila dia telah mati, mungkin dengan sebab karamah itu bersambungan selepas pada mati. Lalu wali disuruh, Nabi disuruh, malaikat disuruh, hatta jin disuruh. Masyarakat Arab. Dan ia adalah pergantungan selain pada Allah. Jadi yuzakkihim, sucikanlah hati-hati mereka itu daripada pergantungan kepada selain pada Allah, bahkan bergantung kepada Allah dengan cara taat kepada Allah. Itu tazkiyah. Bukan masalah satu hari. Dan ayat-ayat Allah daripada surah mana sekalipun, semua ayat-ayat itu apabila kita baca dan kita terjemahkan adalah memberi tazkiyah kepada manusia. Kita baca dan kita tadabbur. Kita baca dan kita tadabbur. Tilawah pada orang dan tadabbur pada masa kita baca seorang diri. Sama ada baca dengan cara tengok atau baca dengan cara hafalan, dan lebih-lebih lagi baca dalam solat. Semua ini adalah untuk tazkiyah. Dan Nabi juga wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi ajar mereka isi kandungan kitab tentang hukum-hukum, peraturan hidup. Dalam dunia, sebelum menghadap Allah, manusia kena kenal hukum. Hukum maknanya peraturan hidup. Dan peraturan hidup terbahagi pada dua. Pertama, hubungan hamba dengan Allah. Dia panggil ibadat. Kena betul semua. Baik sembahyang, baik zakat, baik puasa, baik haji, baik sunat, baik fardu. Itu hukum. Yang kedua, hukum di antara hamba dengan hamba yang lain. Satunya ibadat, satunya adat. Dua ni saja hukum. Dalam Quran, semua sekali hanya ada dua hukum. Hubungan hamba dengan Allah, hubungan hamba dengan hamba yang lain. Jadi Nabi akan ajar mereka peraturan. Arab panggil hukum, Melayu panggil peraturan. Ni boleh buat, ni tak boleh buat. Itu saja peraturan. Dan Nabi akan ajar hikmah, cara yang sebenar untuk patuh kepada Allah. Dan sunnah, hikmah di sini kebanyakan ulama tafsir kata sunnah, cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar hukum dan cara pelaksanaan hukum itu dengan cara yang terbaik.
Tiga perkara ni, tilawah, tazkiyah dan taklim, diguna oleh Nabi untuk membentuk masyarakat Arab jahiliyah sehingga menjadi umat yang terbaik dan berjaya. Dan sekarang ini masa kita semua yang Allah Ta'ala bagi kepada kita kemampuan untuk berusaha. Jadi apabila kita hidup dengan masyarakat, ada beberapa perkara kita kena wujudkan dalam masyarakat. Kita kena dekatkan masyarakat. Pertama, kena usaha supaya masyarakat kenal Allah melebihi kenal yang lain-lain. Dan dengan cara yang ditunjuk oleh Nabi SAW, kitab Allah diturunkan untuk hamba Allah kenal Allah dan kenal Rasulullah SAW, iaitu hadis-hadis Nabi untuk dipelajari supaya umat mengenal Rasul. Jadi dua ni yang kena kenal, Tuhan, Rasul, dan tugas ulama. Dan kena sedarkan ulama celek ilmu, celek wahyu. Dalam perkara dunia maupun akhirat, orang yang tak reti dan jahil ni tak berjaya. Tak ada ilmu dunia, tak berjaya tentang perkara dunia. Tak ada ilmu agama, tidak berjaya dalam agama. Jadi kena usaha supaya umat celek ilmu wahyu kalau mahu berjaya. Sebab yang nak bagi berjaya tu Tuhan. Kalau kita bermusuh dengan ilmu, siapa nak bagi kejayaan? Dan kena ajar kepada umat maksud hidup. Maksud hidup kita di dunia untuk jadi hamba Allah dan untuk menasihati satu sama lain. Setiap orang kena usaha, macam mana usaha dia kena buat supaya dia dengan Allah Ta'ala paling rapat dan dia menjadi orang yang memberi nasihat satu sama lain. Sebab manusia tak sempurna kecuali dengan cara nasihat menasihati. Orang tu tak kena, kita nasihat. Apabila kita tak kena, dia nasihat. Apabila ada saling menasihati sama satu sama lain, umat akan jadi sempurna. Dan ini kena wujud. Dan kita tengok contoh untuk kita tiru adalah khalifah Islam. Kita dapati Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, mertua Nabi. Khalifah Osman, Khalifah Ali, menantu Nabi. Dua mertua, dua menantu. Dan Khalifah Muawiyah adalah ipar Nabi. Pengganti Nabi, menantu, mertua, ipar. Maknanya syakhsiah Nabi SAW terbentuk keluarga misali, keluarga contoh. Wafat Nabi SAW, ganti Nabi mertua dia. Kemudian mertua dia. Kemudian menantu dia. Kemudian menantu dia. Akhir sekali, khalifah yang terakhir di kalangan sahabat Muawiyah, ipar dia. Inilah Islam. Mewakili diri sendiri supaya semua manusia selamat. Dan contoh terbaik keluarga sendiri. Dan kita kena usahakan jauhkan masyarakat daripada semua perkara-perkara jahiliyah. Jahiliyah ni kena kambuh. Sebut kata jahiliyah ni kena bakar. Jangan bagi ada. Sebab apabila ada sifat jahiliyah dalam masyarakat, tak kira masyarakat mana, hancurlah masyarakat tu. Rosaklah masyarakat tu. Jadi jahiliyah ni kena buang. Seperti mana Nabi SAW bermula dengan masyarakat jahiliyah, Nabi ubah menjadi masyarakat ilmiah. Jahiliyah habis, lalu jadi sahabat Nabi, masyarakat ilmiah. Masyarakat yang mundur menjadi masyarakat yang bertamadun. Masyarakat yang tidak ada apa-apa nilai menjadi masyarakat contoh. Jadi perkara jahiliyah di antaranya, tuan-tuan yang mulia, jahil sendiri. Jangan bagi ada masyarakat kita ni jahil. Kita lah
ajar mereka. Hilangkan kejahilan dengan adakan majlis ilmu, dengan disebarkan ilmu, baik dalam masjid, baik dalam rumah. Setiap rumah kena ada majlis ilmu, setiap masjid kena ada majlis ilmu. Dan jangan ada kezaliman. Sebab zalim sifat jahiliah. Jangan ada. Jadi kena pastikan masyarakat jangan ada zalim. Bahkan sebaliknya ada tolong menolong, bantu membantu. Dan jangan ada dalam masyarakat kita ni asabiah, sifat berpuak. Sebab saya cakap bahasa ni, dia cakap bahasa lain, kita puak kita, dia puak kita. Tak betul. Kulit saya warna ni, kulit dia warna tu, dengan sebab kulit jadi puak. Tidak. Nabi telah bakar asabiah. Kembali kepada kitab dan sunnah. Kita semua tak kira pembukaan Nabi dengan umat. Apabila kita mewarisi ilmu daripada Nabi, maka kita kena jalankan tugas sebagaimana Nabi. Mudah-mudahan daripada kuliah ataupun daripada majlis yang kita dapat hadiri, kita dapat hadir dan kita dapat dengar ini akan memberi kepada kita semangat, azam, niat untuk menjadi orang yang baik. Dan kita nak supaya matlamat dan usaha yang kita buat ni, kita nak apa? Kita nak bantuan Allah. Itu asal. Sebab kita tak nampak setelah orang tu mati ke mana dia pergi. Kita tak nampak. Sama ada dia ke syurga atau sebaliknya. Tapi yang kita nampak adalah nusrah Allah. Kalaulah di dunia ni Allah telah bagi nusrah kepada kita, bermakna akhirat selamat. Dan nusrah Allah Ta'ala itu dengan dua syarat. Pertama, kita kena tolong agama Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang telah beriman. Orang telah beriman ni tak kira siapa. Orang Arab atau orang Ajam. In tansurullah, jika sekiranya kamu sanggup menolong dan membantu agama Allah, yang surkum, Allah akan tolong kamu. Jadi nak supaya umat Islam berubah menjadi orang yang dapat pertolongan Allah, mereka kena usaha diri mereka bantu agama Allah. Dan bantu agama Allah yang paling mudah ialah belajar dan mengajar. Belajar wahyu Allah dan mengajar kepada hamba Allah yang lain. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Furqan, wajahiduhum bihi jihadan kabira. Wajahiduhum, hendaklah kamu wahai Muhammad berjihad dengan mereka yang syirik dengan perantaraan kitab Al-Quran, jihad besar-besaran. Berjuang untuk menolong agama Allah adalah menggunakan wahyu dan disampaikan kepada masyarakat dengan cara besar-besaran. Wajahidhum bihi bil Quran jihadan kabira. Hendaklah kamu wahai Muhammad berjuang dengan menyebarkan Al-Quran, perjuangan sebesar-besar. Ini adalah bantu agama Allah, dan Allah bantu kita. Allah Ta'ala bantu kita. Dan kita kena hidup dalam berjemaah. Tidak boleh sorang-sorang. Seperti mana kita sembahyang berjemaah, ada imam, ada makmum, dalam masyarakat kita hidup berjemaah. Inna yadallahi 'alal jamaah. Jadi pastikan diri kita dapat nusrah Allah Ta'ala itu melalui kita bantu agama Allah dan hidup berjemaah. Satu orang menjadi ketua kita dan kita ikut yang menepati syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jangan sekali-kali sia-siakan masa. Jangan sekali-kali kita sebarkan keburukan. Kerana keburukan akan menjadi lebih besar apabila kita sebarkan. Kita tukar cara hidup kita, kita sebarkan kebaikan. Dan tidak ada kebaikan sehebat Al-Quran dan Sunnah. Mana-mana kita pergi, biar kita dikenali orang yang bercakap tentang Al-Quran, orang yang bercakap tentang Sunnah Nabi SAW. Mereka mahu terima, tak mahu terima, kita tak perlu fikir. Sebab kita bukan nak mereka, kita nak Tuhan. Kalau kita maksud nak manusia,
kita akan terlepas Tuhan. Apabila maksud kita nak Allah, Allah bantu kita. Dan biasanya apabila kita niat untuk dapat redha Allah, orang baik-baik akan bersama dengan kita. Orang jahat-jahat akan Allah Ta'ala jauhkan daripada kita. Kalau kita nak Allah, nak Rasul, maka kita buatlah sesuatu. Dan agama kita ni jelas. Semua duduk dalam kitab belaka. Tak perlu reka sendiri, tidak perlu. Kita ikut saja. Satu contoh mudah-mudahan kita boleh faham. Seperti jalan kereta api, tuan-tuan yang mulia. Start daripada stesen pertama sampai stesen akhir, ya dua tu jalan. Jangan lari. Lari koseh. Daripada Nabi lagi, kitabullah dan sunnah. Sampai zaman akhir, zaman Imam Mahdi, kitabullah dan sunnah. Jangan gelecoh. Dia mudah saja ikut. Dia tak ada kanan, tak ada kiri. Dia hanya ikut. Cuma kita kena belajar. Kitab Allah ni kita kena belajar. Sunnah Rasulullah kita kena belajar. Biar kita reti agama kita dan kita sebarkan. Tak ada payah apa pun. Semoga Allah Ta'ala pilih kita semua menjadi insan yang baik dan berbakti kepada agama. Dan sebelum yakni kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita menjadi insan yang baik dan jujur. Dan kita minta kepada Allah supaya masa-masa yang Allah bagi kepada kita, kebolehan yang Allah bagi kepada kita, harta benda yang Allah bagi kepada kita, kita guna untuk agama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.